Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara ke? Ya, Ustaz, ada Ustaz. Alhamdulillah. Ah, Ustaz. suara okey ke? Sebab tengok jap mana yang lebih clear. Sebab ada mikrofon kamera ni Ya. ataupun yang Okey. Kalau Ustaz dah bersedia, boleh. Kalau Ustaz nak mula, insyaAllah. Ataupun saya mulakan sekejap. Okay, kita dah live di FB Malaysian Terrible Academy. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah. Dapat kita bersama di atas talian Zoom Akademi Tadabur Malaysia untuk program kita untuk siri pertama, seminar ataupun kita namakan dia Daurah Intensif Haji. Pada pagi ini kita undang khas, Al-Fadhil Ustaz Sufi, yang merupakan beliau sangat berpengalaman dalam membimbing jemaah-jemaah haji. Jadi kita akan mengambil seberapa banyak apa ni ilmu daripada beliau untuk beliau membimbing kita, bermula daripada pengisian pada pagi ini. Kita akan fokus tentang maqasid haji, tentang objektif haji, dan insya-Allah Ustaz akan lanjutkan nanti pada siri kuliah yang akan datang dari sudut rukun haji dan sebagainya. Jadi moga-moga Allah mempermudahkan segala urusan kita pada pagi ini dan juga pada kelas-kelas kita yang akan datang. Jadi kita juga sebenarnya mengundang, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita daripada Brunei, yang ada beberapa jemaah yang akan pergi menunaikan ibadat haji pada tahun ini. Dan saya sendiri pun insya-Allah akan menunaikan ibadat haji kalau tidak ada apa pun aral yang melintang. Tuan-tuan doakan semoga Allah dapat mempermudahkan urusan kami semua. Jadi sebelum kita pergi menunaikan ibadat haji, maka kita sama-sama akan mempelajari dengan lengkap bagaimanakah apa kita panggil manasik haji seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi Ustaz Sufi, kalau Ustaz sudah bersedia, boleh kita mulakan Ustaz. Tafadhal Ustaz. baik. Ni. Ada ada nampak ya sharing apa tu? PowerPoint. Nampak Ustaz? Eh. Gambar pintu Kaabah. Okey. Sahih? Maqasid haji fi dawil Qur'ani was Sunan. sunnah. Sunan. Okey. Was sunan. Okey. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini yang memberikan kita kesempatan untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu walaupun berjauhan daripada satu sama lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan wasilah yang pelbagai untuk kita menuntut ilmu. Dan ini adalah satu perkara yang wajib kita syukuri sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dengan syukur tersebutlah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Baik, sebelum saya masuk lebih panjang, sebab saya ni bila saya buka maqasid ni, saya buka PowerPoint ni, dia tak nampak kamera lagi satu. Memang dia tak boleh buka kamera lagi satu, kamera lagi, maksudnya kamera saya ni lah.
Ke macam mana? Memang kalau buka PowerPoint dia tak nampak kamera yang menghadap ke kita ke? Maaf, Ustaz pakai laptop ataupun iPad? Pakai komputer. Oh, sepatutnya boleh. Kalau Itulah. iPad tak boleh, dia susah sikit kalau iPad. Itulah tapi tak nampak mana dia punya apa no? Kat sini ke apa ya? Dia dekat Zoom tu nanti Ustaz cuba tengok dekat bahagian ni. Ustaz kena share screen kot tu nanti untuk PowerPoint Ustaz. Dah share screen dah. Cumanya sebab dia satu je. Tak apalah. Kalau ada benda pelik-pelik tu belakang belakang saya tak nampak lah. Tu je. Jadi takut kalau budak ke lalu ke apa saya tak tahulah. Ha, sebab Okay, tak tak apa nampak. Ustaz. Saya tak nampak kamera belakang ni tak nampak. Maksudnya kamera saya tak tahulah gambar macam mana kan. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah kita dapat berhimpun dalam satu majlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan majlis ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa majlis ini adalah majlis yang para malaikat berhimpun di dalamnya. Para malaikat mengatakan halumma ila hajatikum. Datanglah kepada hajat kalian. Datanglah kepada hajat kalian kepada para malaikat yang lainnya sehingga para malaikat berkumpul bertumpuk-tumpuk sehingga sampai ke langit. Justru majlis-majlis seperti ini kita sangat harapkan. Bukan sahaja untuk persediaan ataupun untuk menuntut ilmu dalam masalah haji, tetapi juga dalam masalah-masalah agama secara umumnya. Sebab itu kita menggalakkan para jemaah haji untuk mula menuntut ilmu mulai daripada sekarang. Kerana masalah yang kita akan hadapi apabila berada di tanah haram kelak bukan sahaja masalah berkaitan dengan haji, tetapi masalah berkaitan dengan ibadah secara umumnya. Tentang salat kita, tentang zikir kita, tentang doa kita dan sebagainya. Yang mana kalau kita tidak dalami perkara tersebut mulai daripada sekarang, maka akan timbul masalah di sana nanti. Dan tidak cantiklah kalau ibadah yang kita harapkan lakukan di sana dalam bentuk yang paling optimum, yang dalam bentuk yang paling sempurna dilakukan dengan ada kecacatan-kecacatan di dalamnya. Walaupun mungkin kita diberikan uzur, tapi sudah tentu apabila kita berada di tanah haram, kita berada di dalam bulan-bulan haram tersebut, maka kita mengharapkan kita melakukan ibadah dalam keadaan yang paling sempurna. So itu saya teringat salah satu orang kata lataif yang diberikan oleh Syekh Ahmad Akram Al-Bukhari dalam masalah kelebihan orang yang menuntut ilmu ini sehingga kan anjing sekalipun, anjing ya, kalau kita belajar bab fiqh dia ada bab kalbun muallam, bab anjing yang terlatih. Okey, bab anjing yang terlatih. Jadi anjing tersebut tidak sah apa ini jika ditangkap satu buruan melainkan selepas apabila dilatih anjing tersebut, diberikan ilmu, yuta'allam. Maka Syekh Hamid Akram Al-Bukhari mengatakan, Syekh Hamid ini pengajar di Masjid Nabawi lah, beliau mengatakan, kalaulah anjing Allah Subhanahu wa taala muliakan apabila diberikan ilmu, maka buruan anjing tersebut yang sebelumnya itu haram menjadi halal kerana diberikan ilmu, apatah lagi orang-orang uh, anak-anak Adam ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Jadi mudah-mudahan ala kulli hal para jemaah rahimakumullah, kita berusaha untuk menuntut ilmu daripada sekarang. Baik. Jadi tajuk kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan maqasidul hajj. Maqasidul hajj. Okey, nampak di sini. Baru nampak. Okey, maqasidul hajj. Maqasidul hajj fi dhaw'il Quran was sunan. Maqasidul hajj fi dhaw'il Quran was sunan. Maqasid ni apa? Maqasid ni adalah jamak kepada maqsad. Maksud ni dalam bahasa Melayu kita paling mudah kita terjemahkan sama ada dengan maksud ataupun tujuan. Maksud ataupun tujuan. Yang mana syarak apabila mensyariatkan sesuatu hukum, maka ada tujuannya yang cuba dicapai di sebalik pensyariatan tersebut. Antaranya yang kita ma'ruf, kita tahu dalam puasa.
Kita selalu dengar ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala clear. Allah Subhanahu wa taala sebutkan begitu. Apa zakat misalnya, likai la takuna daulatan bainal aghniya minkum, supaya harta ini tidak berlegar dalam kalangan orang yang kaya saja, dalam kalangan kaya. Ada maqasidnya. Ada maqasidnya. Justru apabila sesuatu hukum kita lakukan dan kita tidak mencapai maksudnya atau maqasid di dalamnya, maka ada salah satu daripada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan. Sama ada ibadah kita itu tidak sempurna, ataupun sama ada kita telah terlepas faedah daripada ibadah tersebut, ataupun ibadah tersebut tidak disebutkan satu ibadah yang baik. Ataupun dalam masalah haji ini, haji yang mabrur lah. Haji yang mabrur. Jadi, lebih untuk menyampaikan maksud kita, kita pelajari maqasid haji ini untuk memastikan kita dapat haji yang mabrur. Salah satunya. Sudah tentu memang untuk mencapai haji yang mabrur ni, kita tahulah hukum hakam haji daripada sudut fiqh tu perlu kita patuhi. Kita perlu patuhi. Dan ini kebanyakan orang akan cuba mematuhinya dengan baik. Walaupun mereka mungkin tidaklah memahami hukum hakam tersebut dengan terperinci, tapi mereka akan cuba mematuhi dengan baik. Tapi sayangnya di dalam masalah maqasid haji ini, manusia kadang-kala seolah-olah sambil lewa ataupun mereka tidak mengetahui tentang maqasid haji, yang mana menyebabkan mereka terlepas, yang salah satu daripada dua perkara lah, terlepas daripada faedah-faedah di dalam amalan haji tersebut, ataupun mereka mengurangkan peratusan untuk diterimanya haji tersebut. Sebab itu kita mengatakan bahawa penting maqasid haji ini. Dan apatah lagi, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan maqasid haji ini ataupun mewajibkan haji, minta maaf, satu kali sahaja seumur hidup. Dan maqasid dan haji ini adalah satu madrasah yang besar, satu sekolah pengajaran yang terkandung dalamnya ibrah, pelajaran, kandungan yang terlampau-lampau banyak. Banyak ulama menulis tentangnya. Syekh Abdul Razak Al-Badr menulis tentang maqasid al-hajj. Ada Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti menulis tentang rihlah perjalanan beliau dalam haji dan sebagainya, yang mana banyak pengajaran dan faedah yang didapati dalam penulisan-penulisan ulama tersebut. Justru hatta dalam pembentangan kita pada hari ini, kita pun takkan sentuh semua maqasid hajj. Sebab maqasid hajj kalau lihat misalnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, ada 15. Ni memang 15 ni tak sempat lah kalau kita memang nak kupas semua. Tidak sempat dalam masa 1 jam setengah ni. Jadi kita kupas, ambil beberapa sahaja maqasid haji yang saya rasa penting untuk kita berikan perhatian. Dan mudah-mudahan apabila kita merealisasi maqasid haji ataupun tujuan-tujuan haji ini, maka peluang kita untuk mendapat umrah ataupun haji yang mabrur itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Baik. Jadi di mana kita ambil maqasid haji ini? Bagaimana kita nak tahu tujuan haji ini? Sudah tentu tidak lari daripada Quran dan Sunnah, daripada Quran dan Sunnah, dan juga mungkin disokong dengan athar-athar atau marwiyat daripada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Okey, itu secara ringkasnya. Baik, jadi terus kita masuk di dalam pembentangan kita. Baik, yang pertama. Ini tujuan yang pertama daripada kita melakukan haji. Iaitu tujuan pertama yang menyempurnakan pengesaan dalam penyembahan. Dan bahkan ini adalah maksud yang utama atau tujuan utama daripada setiap ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya, lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku Kaabah ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rukuk serta yang sujud, mengerjakan sembahyang. Jadi di dalam haji ini adalah maqasid yang pertama. Kita nak menyempurnakan pengesaan dalam penyembahan. Kita memang semua menyembah Allah Subhanahu wa taala.
sebagai seorang Muslim, memang kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita hendak lebih menekankan tauhid tersebut, nak menguatkannya dan memperbaikinya di dalam ibadah haji ini. Di dalam ibadah haji ini. Baik. Kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya kerana Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Di dalam ayat ini ataupun dua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan tujuan daripada hikmah ataupun hikmah daripada pelaksanaan haji tersebut. Wa atimul hajja wal umrata lillah, atau walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebagian ulama mengatakan perkara ini mengapa? Kerana untuk kita melakukan ibadah tersebut semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syi'ta am abaita, kau hendak atau kau tidak hendak. Engkau tahu atau hikmahnya atau engkau tidak tahu. Engkau faham atau tidak faham, tapi engkau lakukannya kerana lillah. Lillah. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut di dalam dua ayat ini tentang mengapa ianya dilakukan atau kenapa ia disyariatkan, untuk memberikan kita kefahaman bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhak disembah walau tanpa kita mengetahui hikmah, walaupun tanpa kita mendapat faedah daripada ibadah tersebut. Itu yang sebenarnya kita hendak faham apabila kita melakukan haji, dan kita akan memikul kepenatan yang besar di dalam melakukan haji tersebut. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyebutkan dalam masalah haji ini, banyak daripada amalan-amalan haji sepertinya sa'i, sepertinya wukuf. Kadang-kadang kita tak faham hikmah daripadanya. Kita rasakan kepenatan, tetapi kita tidak rasakan, tapi kita tidak berapa faham akan apa faedahnya kepada kita. Seperti syariat-syariat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mensyariatkan syariat lain seperti mana yang kita sebutkan tadi, akal faham. Apabila disyariatkan wudu, maka ianya bertujuan untuk pembersihan. Ianya ada faedah untuk kesucian. Akal faham apabila disyariatkan puasa, maka itu menghancurkan syahwat dan membentengi diri daripada nafsu untuk bermaharajalela. Akal faham, hikmah dapat dicerapi daripada syariat tersebut. Tetapi Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan manasik-manasik di dalam haji ini seolah-olah hendak menekan diri manusia menjadi hamba. Sebab itu ibadah di dalam haji ini memang perlu adanya kepenatan, perlunya ada usaha, dan perlu kita sentiasa ingatkan kepada diri kita, ya Allah, dalam kepenatan kita melakukan ibadah tersebut, aku lakukan ini kerana Allah. Lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Walaupun kita susah, walaupun kita berpenat, dan kita bagi siapa yang pernah melalui haji, mereka tahu haji ini luar biasa penggunaan tenaganya berbanding umrah. Lagi-lagi mereka yang duduk di kemah misfalah yang agak jauh sedikit, yang belakang terowong tu, 7 kilometer nak pergi berjalan untuk melontar satu hari. 7 kilometer, 6 kilometer satu hari ya. Satu kali lontaran, satu arah. Balik 14 kilometer. Tergantunglah, ada yang package yang lebih dekat, alhamdulillah. Ada yang jauh, maka itulah average-nya bagi jemaah-jemaah Malaysia. Jadi memang ibadah-ibadah di dalam haji ini seolah-olah sangat memberikan tekanan kepada diri kita untuk melatih jiwa hamba. Supaya kita faham bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah itu berhak disembah kerana dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbezanya ibadah haji dan umrah berbanding ibadah-ibadah yang lain, haji dan umrah ini tak boleh kita batal-batalkan saja semata-mata, walaupun sunat. Walaupun umrah sunat, walaupun haji tersebut haji sunat, bukan hajjatul Islam. Macam ibadah yang lain, macam ibadah ini memang ada khilaf lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh membatalkan ibadah yang sunat.
dengan ibadah sunat. Ah, di sisi sebagian ulama lain, antaranya para fuqaha Malikiyah mengatakan tidak boleh membatalkan amalan yang sunat apabila sudah syuru' fiha, apabila kita sudah masuk dalam amalan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum, wahai orang-orang beriman jangan kalian batalkan amalan kalian. Ala kulli hal, membatalkan amalan tanpa sebab yang wajar itu memang tidak patutlah, tidak patut. Namun dalam mazhab Syafi'i dibenarkan jika ada sebab-sebab yang wajar. Namun amalan haji dan umrah yang sunat ini tidak sedemikian. Allah Subhanahu wa taala suruh sempurnakan juga. Kalau dah rosak sekalipun masalah haji ataupun umrah tersebut perlu disempurnakan. Ini bezanya masalah haji dan umrah dan dalam masalah fiqh nanti dalam masalah penerangan tentang hukum hakam kita akan terangkan lebih lanjutlah. Yang pentingnya kita tahu di sini ruh haji ini adalah ruh pengorbanan. Ruh cinta untuk kita melakukan apa sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat-sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan haji ini. Dalam melakukan amalan haji ini, dan nanti kita akan sentuh perkara itu lebih rinci lagi apabila kita menyentuh tentang lafaz-lafaz talbiyah. Baik. Seterusnya. Amalan dalam haji yang menyokong tujuan ini, antaranya talbiyah lah. Talbiyah. Talbiyah ni Syekh Abdul Razak Al-Badr cerita panjang lebar dalam kitab Min Madrasatul Hajj. Saya sentuh 3 je sini. Tapi beliau sentuh panjang lebar. Antaranya dalam talbiyah ni apabila kita kata labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ini kita tidak sebut melainkan kepada orang yang kita cinta. Sebab labbaik, aku menyambut panggilanmu, ini kita dalam bahasa Arab boleh banyak cara. Astajibuka, arudduka, apa lagi? Itu antaranya lah yang terfikir dalam dan terlintas dalam fikiran saya sekarang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan untuk menyambut panggilan Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan menggunakan perkataan labbaik Allah. Labbaik Allah. Sebab di dalam perkataan labbaik, sebagian ulama mengatakan ianya perkataan daripada ada di dalamnya makna kasih sayang daripada sudut bahasanya. Sebab itu wanita yang kasih sayang, yang kasih kepada anaknya dinamakan imra'atun lubbah, wanita yang kasih. Jadi kita tidak menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan bertalbiyah tersebut melainkan dengan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam talbiyah, ianya ada makna al-lub daripada satu huruf dasar kata yang sama, al-lub, iaitu al-khalis, yang suci. Dengan maksud kita menyambut panggilan talbiyah Allah, talbiyah ini menyambut talbiyah dengan perasaan kasih pada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama dengan ikhlas, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan tersebut dengan apa-apa sekalipun. Dan juga di dalamnya mana ilbab, iaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik seolah-olah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keduanya, dan itu di dalam makna-makna talbiyah yang sudah tentu ianya mengandungi makna-makna tauhid, mengandungi makna-makna pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas menyokong tujuan atau menerangkan makna tujuan ibadah tersebut adalah antaranya menyempurnakan pengesaan dalam penyembahan. Yang kedua, pembacaan surah berkaitan tauhid. Apabila kita selesai tawaf, kan kita ada solat sunat tawaf lah. Selesai solat tawaf, kita ada solat di belakang maqam Ibrahim. Kita baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu berkaitan dengan tauhid amali. Yang berkaitan dengan bahawa orang-orang kufar itu dibiarkan dengan perbuatan mereka, namun kita perlu kekal dengan tauhid dan prinsip sebagai seorang muslim itu dalam sudut perbuatan. Adapun surah Al-Ikhlas dia berkaitan dengan tauhid ilmi, iaitu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang esa, dia itu tidak bergantung, dia itu tidak beranak dan diperanakkan dan sebagainya. Dan ini semua menyokong amalan-amalan di dalam ini menyokong kepada maksud atau tujuan penyempurnaan pengesahan dalam penyembahan. Kalaulah kita lakukan ibadah haji ini dan kita tidak memerhatikan makna tersebut, maka kita seolah-olah mengabaikan tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala melakukan atau disyariatkan amalan ini. Baik. Seterusnya. Dan tujuan kedua, penafian dan penyanggahan kepada kesyirikan. Ini sebenarnya boleh masuk dalam yang pertama tadilah, sebab masalah tauhid ni memang dia tidak boleh berdiri
melainkan dengan dua bahagian, itsbat dan nafi. Tapi kita bahagikan kepada dua supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas. Ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membersihkan Kaabah bagi orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rukuk serta yang sujud. Dan apabila kita melihat tafsir ayat ini, kita akan mengetahui bahawa orang-orang musyrikin, maksud membersihkan ini itu orang-orang musyrikin Mekah, mereka dahulu melakukan haji juga, Tapi mereka melakukan haji di sekeliling Kaabah tersebut dengan kesyirikan, dengan cara yang tidak bertepatan dengan syariat. Maka datangnya syariat Nabi Muhammad SAW membersihkan perkara-perkara tersebut. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita ketahui tidak boleh berdiri dengan semata-mata kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak. Ianya perlu dinafikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah boleh ibadah tersebut kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala saja dan kita tidak membersihkan syirik, tidak akan datang ayat ini. Tidak akan datang perintah untuk menukar cara ibadahnya orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Nanti kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyanggahi bentuk-bentuk haji orang-orang jahiliyah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadi wala al-qala'id wala amin al-bait al-haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai bulan-bulan yang dihormati dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitillahil Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka. Baik, syahid daripada ayat ini kita lihat seterusnya. Ini wala amin al-bait al-haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitillahil Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka. Jadi kata Abu Abbas Ahmad Taqiyuddin Syekhul Islam, fahum ya'ummuna baitahu wa yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana la yarghabuna ila ghairihi wa la yarjuna siwahu wa la yakhafuna illa iyyah. Jadi orang-orang yang mendatangi Baitillahil Haram itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka yang mendatangi Baitillahil Haram dan menghendaki kebaikan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya dan tidak mengharapkan daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah kesyirikan dalam ibadah ketika melakukan ibadah haji ini, bahkan kalau nanti kita akan pergi lebih lanjut dalam slide tabung haji nanti insya-Allah kalau juga diberikan kesempatan, masih lagi berlaku ada beberapa bentuk kesyirikan yang walaupun bukanlah sama 100% dengan bentuk-bentuk kejahilan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tetapi berlaku masalah-masalah yang dianggap salah tersebut. Antaranya adalah menganggap bahawa kain kiswah tersebut atau bergantungan di kain kiswah Kaabah tersebut ada keberkatannya. Cumanya dalam masalah ni kena tafsir sikit. Jika seseorang bergantungan di kiswah Kaabah dengan anggapan bahawa kiswah tersebut ada keberkatan, maka ini adalah daripada satu bentuk sama ada bid'ah ataupun kesyirikan ataupun jalan kepada kesyirikan. Dan perkara ini berlaku pada zaman Muawiyah. Cumanya dalam tahap yang kurang lagi lah daripada zaman sahabat, iaitu Muawiyah radhiyallahu anhu menyentuh semua rukun Kaabah ataupun semua Kaabah, kemudian ditegur oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahawa bukan begini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Aku melihat Nabi SAW hanya menyentuh dua rukun sahaja, Hajarul Aswad dan rukun Yamani. Hajarul Aswad dan rukun Yamani. Dan maka perbuatan Muawiyah menyentuh keseluruhan dinding Kaabah tersebut sudah ditegur oleh Ibn Abbas dan tidak dibalas balik. Maksudnya Muawiyah setujulah, Muawiyah radhiyallahu anhu setuju dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi
Dalam masalah ini, kalau dia bergantungan di kiswah Kaabah tersebut dengan menganggap misalnya bahawa kiswah Kaabah tersebut boleh berikan dia kesihatan, misalnya, dia kata berilah kesihatan dengan atau menganggap kiswah bergantungan kiswah Kaabah itu memberi kesihatan, maka ini adalah jalan kepada syirik kecil ataupun dia boleh menjadi syirik kecil. Tetapi kalau dia bergantungan kepada kiswah Kaabah, bergantungan kepada Kaabah dengan maksud untuk menunjukkan iftiqar atau al-ilhah fi du'a atau iftiqar fi du'a, maka itu dibenarkan. Walaupun gambarannya sama ya. Sebab apa yang pertama dibenarkan, yang kedua tidak dibenarkan. Dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita kena faham sebab gambarannya, sebab rupanya sama. Cuma niatnya berbeza ataupun qasad tujuannya berbeza. Yang pertama tadi itu tidak disyariatkan. Tidak ada pensyariatannya. Nanti kita akan sebutkan lebih jelas. Yang kedua tadi, untuk menunjukkan kesungguhan dalam berdoa, ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Iaitu orang yang hendak berlindung di Kaabah, memang sudah menjadi adat daripada dahulu. Mereka akan bergantungan di dinding Kaabah dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri bila lari daripada pemerintah dan bersumpah untuk bahawa untuk dia tidak diambil sebagai qadi dan dimendoakan kematian bagi pemerintah tersebut, dia bersumpah di Kiswah ataupun di Kaabah tersebut. Begitu juga dengan Abdullah bin Zubair, sahabat. Jadi ada contoh daripada sahabat, ada contoh zaman Nabi SAW membenarkan, ada contoh daripada tabi'in. Tapi kalau dengan tujuan untuk menganggap kiswah tersebut memberikan kesihatan, itu tidak boleh. Kena faham ya? Dua gambaran tersebut berbeza. Berbeza. Apa tadi? Kenapa yang kedua tersebut, walaupun dia gambarannya sama, tetapi dia merupakan syirik. Ini teknikal sikit, tapi saya harap perlu diberikan perhatian sedikitlah. Sebab di dalam syariat ni, asbab di dalam dunia ni lah, hanya dua sahaja. Asbabul kauniyah al-qadariyah, iaitu sebab peraturan alam, dan asbabul syari'iyah. Dua ni saja. Maksudnya, contoh. Katakanlah, seseorang mengharapkan kesembuhan dengan membaca Al-Fatihah. Dan memang ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri memberitahu begitu, boleh membaca yang mereka keluar untuk satu ekspedisi, ada satu kaum, ada ketua daripada kaum kampung tersebut disengat binatang berbisa, maka dibacakan Fatihah, maka sembuh. Itu ma'ruf daripada sebab syariah mengiktiraf perkara tersebut. Tetapi daripada sudut sains, ada tak sudut sains membuktikan membaca Fatihah ni dapat berikan kesembuhan daripada sakit berbisa? Tak ada. Dan tak boleh dibuktikan. Sebabnya perkara yang ghaibiat lah. Walaupun mungkin satu sudut adalah ada kajian yang kata molekul tersebut bertukar dan sebagainya, tapi tidak ada kajian yang orang kata yang mendalam tentang bahawa pembacaan surah Al-Fatihah itu boleh menyembuhkan bisa. Okey. Jadi, tetapi tidak mengapa, kerana itu sebabnya itu diakui oleh syarak. Dan sebab kedua adalah sebab kauniyah al-qadariyah, sebab peraturan alam. Peraturan alam kata, kita ambil ubat untuk menghilangkan bisa tersebut, maka hilang bisa tersebut. Maka itu juga diakui. Dua-dua sebab ni diakui. Sebab al-kauniyah al-qadariyah dengan sebab syariah dua-dua ni diakui. Tetapi apabila datangnya kita kata kita ciptakan sebab ketiga pula, iaitu kita katakan kiswah Kaabah tadi memberikan kesan kepada kesihatan, sedangkan syariah tidak mengiktirafnya. Peraturan alam tidak mengiktirafnya. Dari mana datang sebab ketiga ni? Jadi kita menciptakan sebab ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakannya. Itulah yang menjadi syirik yang kecil. Ja'lu ma laysa bisababin sababan min syirkil asghar. Itu kaedahnya. Menjadikan satu sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan ia sebab, sama ada peraturan alam ataupun peraturan syariah, maka ia merupakan syirik kecil. Jadi kena fahamlah. Wa qis ala dhalik. Dan kiaskanlah dengan semua perkara. Misalnya orang mengambil duit disimpan dalam dompet untuk dia jadi ribu duit, dia tawaf sekeliling Kaabah, dari mana? Okey?
Dan itu sayangnya akan menyebabkan kita terjatuh ke lembah yang mencacatkan ibadah kita. Inilah masalah penyanggahan kepada kesyirikan. Jadi kalaulah dalam ibadah ketika tawaf tersebut adanya keyakinan-keyakinan sebegini, kita khawatiri ibadah kita tersebut adalah ibadah yang kurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan abghadun nasu ila Allah thalatha mulhidun fil haram wa mubtaghi fil Islam sunnatal jahiliyah wa mutallibu dam imri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Hadis Bukhari. Tiga golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala: pelampau di tanah haram, yang berhendak kepada sunnah jahiliyah di dalam Islam, itu walaupun dia sudah Islam ataupun dia menghendaki bahawa suatu perkara dari jahiliyah dimasukkan di dalam Islam, dan yang menuntut untuk dibunuhnya seseorang tanpa hak. Jadi sunnah mulhid fil haram ni maksudnya al-mail al-qasad, maksudnya dia terpesong daripada kesederhanaan atau perkara yang jalan yang benar lah. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Yang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita melakukan ilhad di tanah haram. Jadi ilhad di tanah haram ni kesannya besar. Wa man yurid fihi bil hadin bizulmin nudhiqhu min adzabin alim. Ayat Al-Quran yang mengatakan barang siapa yang menghendaki ilhad di tanah haram ni, ilhad ni melakukan pelambauan di tanah haram, sama ada melakukan, sudah tentu kesyirikan ini adalah kepelambauan yang paling besar lah, pemelampauan yang paling besar. Dan di dalam sunnah-sunnah jahiliyah juga pada perkara-perkara kesyirikan, dan ini adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apatah lagi yang lebih daripada itu, kita takut dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, wa man yurid fihi bil hadin bizulmin nudhiqhu min adzabin alim. Marang siapa yang berkehendak untuk melakukan perkara ilhad di tanah haram maka kami kenakan baginya azab yang dahsyat, ataupun azab yang sangat menyakitkan. Justru ini satu perkara yang kita kena fahami, selain daripada ianya merupakan tujuan di dalam ibadah, tujuan dalam ibadah haji kita, ianya juga kita takuti jika kita lakukan, maka kita akan diancam dengan azab yang sangat dahsyat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yurid, siapa yang berkehendak, sesiapa yang berkehendak. Dan para ulama membincangkan siapa yang berkehendak ini bukan maksudnya siapa yang buat, bukan maksudnya sesiapa yang dah buat perkara tersebut barulah diancam dengan dosa tersebut, tetapi yang telah berazam untuk melakukan dosa tersebut, maka dia telah layak untuk diancam dengan azab tersebut. Dan ini antara perbezaan hukum tanah haram Makkah lah. Misal kata ketika tawaf, misal kata ketika tawaf, sedang bertawaf, ada orang yang menyakiti kita dalam keadaan bertawaf tersebut. Kemudian orang yang menyakiti kita tersebut, dia lakukan dengan tidak sengaja, dengan ketidaksengajaan. Jadi kita nak balas baliklah. Kita kejar orang tersebut ketika tawaf, namun tak sempat, dalam kejauhan sudah hilang orang yang menyakiti kita tersebut. Jadi orang yang menyakiti kita tersebut, menyinggung kita tersebut dengan siku ataupun sebagainya, itu adalah kerana ketidaksengajaan, dan dia insya-Allah dimaafkan. Namun kita yang hendak menyakiti orang tersebut dengan sengaja, maka kita walaupun tidak dapat menyakiti orang tersebut, kita telah terjatuh ke dalam atau layak mendapat ancaman tersebut, ancaman menyakiti seseorang muslim. Ini satu perkara yang saya kira sangat berbahaya di tanah haram Makkah. Ianya bukan masalah tentang perbuatan saja, tetapi juga tentang hati kita yang perlu dijaga. Baik. Jadi tadi kita mana belakang tadi? Okey. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Asy-syariah qad istaqarrat la siyama fil manasik ala qasdi mukhalafatil musyrikin, ala mukhalafatil musyrikin." Telahlah maklum di sisi syarak bahawa
khususnya dalam bentuk-bentuk ibadah, bahawa syarak menetapkan agar disanggahi orang-orang musyrik, disanggahi orang-orang musyrik. Dan kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, aslu durus ad-din wa syara'ih wa zuhuru al-kufr wal ma'asi at-tashabbuh bil kafirin, Asal kepada runtuhnya agama dan syariat serta terzahir pula kekufuran dan maksiat adalah kerana penyamaan dengan orang-orang kafir. Jadi sebab itu perkara ni kita kena bawa. Apa kena bawa? Daripada haji kita kena bawa, sebab nanti kita akan tunjukkan contoh-contoh Nabi SAW menyanggahi amalan orang-orang musyrikin dalam haji mereka, sehinggalah apabila kita pulang ke negara-negara kita, ini satu prinsip yang perlu kita teruskan. Jadi adalah amalan adalah haji yang menyokong tujuan ini, yang menyokong maksud ini. Dahulunya orang-orang musyrik itu bertalbiyah dengan labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kan kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Di situ Nabi SAW dah tahu orang musyrikin akan mengatakan talbiyah yang bersifat syirik, dan Nabi SAW larang, cukup. Tapi mereka sambung juga labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah, aku menyahut panggilanmu yang tidak disekutukan engkau dengan sesuatu apapun melainkan satu sekutu yang ia merupakan dimilikimu, dan ia memiliki apa yang kau miliki. Jadi ini satu, kita tak faham sebenarnya bagaimana perkara ini boleh berlaku dalam kalangan orang musyrik, ataupun sebenarnya dahulu saya tak faham bagaimana boleh mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lambat dengan peredaran masa kita melihat perkara-perkara tersebut berlaku sebenarnya dalam amalan-amalan manusia walaupun tanpa sedar. Ini dengan lafaznya, memang lafaznya syirik lah. Orang tak sebut perkara ini. Tapi dalam amalan sayangnya manusia melakukan perkara tersebut. Masalah tangkal, masalah misalnya horoskop, kan? Orang menggunakan bintang-bintang horoskop sebagai ramalan, itu satu bentuk kesyirikan sebenarnya. Dan berlaku. Kita pelik bagaimana orang musyrikin boleh jatuh dalam kesyirikan, tapi berlaku dalam kalangan orang muslim. Jadi dahulunya sebagian orang-orang musyrikin itu hanya wukuf di Namirah, tanah haram. Ada satu masjid di sana, yang mana sebahagiannya Arafah, sebahagiannya tanah haram, dan bergerak ke Muzdalifah dari tempat Namirah. Iaitu mereka mendakwa bahawa tidak layak ataupun tidak sepatutnya orang-orang tanah haram tersebut keluar daripada tanah haram. Jadi mereka tidak berwukuf di Arafah, mereka berwukuf di Namirah dan bergerak ke Muzdalifah daripada Namirah. Jadi sebab itu Nabi SAW menyanggah amalan tersebut dan berwukuf di Arafah dan bergerak ke Muzdalifah daripada Arafah, Begitu juga orang-orang musyrikin akan keluar daripada Arafah sebelum terbenam matahari. Nabi SAW melakukan sebaliknya. Namun di dalam mazhab Syafi'i, dibenarkan untuk bagi sesiapa yang sudah berada di Arafah walaupun hanya sebentar sahaja, maka dia dibenarkan ataupun sudah sah syarat, sudah sah hukumnya, dan itu kuat daripada segi pendalilannya, kuat sebenarnya. Namun daripada sudut sunnahnya adalah yang terbaik kalau kita boleh lakukan, kita tidak keluar daripada Arafah melainkan apabila sudah terbenamnya matahari. Jangan tergegas, tidak ada kita katakan keperluan untuk tergesa-gesa dalam masalah ini. Kita buat haji ni sekali, kita nak buat sempurna daripada bermulanya niat kita nak ikut jejak langkah Nabi SAW sehingga sampai ke selesai haji kita. Jadi kenapa kita nak tergesa-gesa keluar daripada Arafah? Ini satu perkara yang, melainkan kalau untuk ialah kita mengikuti tertib ataupun aturan yang sudah diaturkan oleh syarikat dan sebagainya, itu tak boleh buat apa-apalah. Tapi asalnya Arafah ini satu tempat yang mana manusia sangat berharap untuk berdoa di sana. Nanti kita akan sentuh perkara ini dalam masalah maksud tujuan doa. Baik, yang keempat, orang-orang jahiliah, iaitu golongan suku Ahmas, tidak bertolak daripada Muzdalifah melainkan selepas waktu syuruq. Jadi pada pagi 10 Zulhijjah tersebut,
Sebelumnya, malam sebelumnya mabit di Muzdalifah kan, mabit di Muzdalifah. Jadi pada 10 pagi tersebut, bangun pagi, Nabi SAW solat subuh. Nabi tak tunggu waktu syuruk. Sekejap dah selesai solat subuh saja, Nabi SAW bergegas untuk bertolak ke Mina, bertolak ke Mina. Adapun orang-orang jahiliyah, mereka tidak bertolak ke Muzdalifah daripada Muzdalifah, melainkan selepas waktu syuruk, melainkan mereka nampak sudah disinari Gunung Thabir tersebut dengan matahari, maka barulah mereka bertolak. Dan Nabi SAW menyanggahi mereka. Antara ada orang jahiliyah adalah mereka akan masuk daripada pintu belakang selepas pulang daripada haji. Maka turunlah ayat walaysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Bukanlah kebaikan itu untuk kau datangi rumah daripada pintu belakangnya, tetapi kebaikan adalah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan datangi rumah daripada pintunya yang telah disediakan. Jadi mereka menganggap bahawa kekangan mereka tersebut atau mereka mengengkang diri mereka tersebut uh, untuk masuk daripada pintu belakang sebagai satu bentuk kebaikan. Dan ini pun tidak ada asas lah, tidak ada asas. Bagaimana boleh menjadi satu syariat perkara yang tidak ada asasnya? Ianya hanyalah anggapan semata-mata. Dan diturunkan turun temurun sebagai satu amalan, dan ini disanggahi. Jadi kita dan ini pun pengajaran bagi kita. Kita lihat peliknya orang masuk daripada pintu belakang dijadikan amalan kebaikan di sisi syarak. Tapi kalau kita perhatikan, ada amalan-amalan dalam kalangan kaum kita yang mana pun tidak masuk akal ataupun tidak ada dasarnya daripada syarak, kita lakukan. Kita mencela orang-orang jahiliah tersebut, tapi kita sebenarnya terjatuh ataupun telah melakukan jahiliah yang sama. Dan ini perlu diperiksa amalan-amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Baik, seterusnya tujuan ketiga dalam amalan haji ini melatih diri untuk berakhlak mulia, dan lawannya untuk membersihkan diri daripada kekotoran akhlak lah, daripada akhlak keji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Masa untuk mengerjakan ibadah haji itulah berapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri istrinya, tidak boleh membuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Bahkan rafath ini lebih umum lah, lebih umum. Ini perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang lucah. Maka tidak boleh dilakukan perkara tersebut di dalam haji. Sayangnya sebab ibadah haji ini tempoh masanya panjang, minta maaf. Lebih daripada ibadah lain yang kita biasa. Mungkin sebulan, kan kita duduk di situ. Maka terkadang kebiasaan yang kita amalkan di negara kita terbawa-bawa di sana. Kita antara ada orang yang suka berdebat-debat, suka bergaduh, suka bergaduh, maka dia terbawa-bawa di sana. Dan ini akan mencacatkan hajinya. Ada orang yang suka berbual-bual lucah, perkara-perkara yang keji. Ini akan mencacatkan hajinya. Itu tidak dikira lagi bahawa perbuatan-perbuatan tersebut, antaranya perbuatan perkataan yang kotor dan berjidal tersebut, boleh menyakiti hati sesama Muslim. Tak semua orang suka dengar perkataan yang keji. Tidak semua orang sanggup melayan jidal. Dan Nabi SAW mengatakan, innal malaikah tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa sakit dengan apa yang manusia sakit akannya. Jadi sebab itu perkara-perkara sebegini dalam haji kita perlu jauhi. Sebab kita akan bermuamalah dengan manusia dalam tempoh yang lama. Sebab itu ini satu perhatian yang sangat kita lihatkan menarik. Sebab ibadah haji ini ianya adalah satu perjalanan rohani yang dalam anggapan kita hendak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pula sebutkan jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Dan ini semua berkaitan dengan manusia. Tidak berkaitan pun dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ia berkaitan dengan manusia. Untuk memberikan kita kefahaman bahawa di dalam ibadah haji ini, dan syariat sudah maklum kerana pembuat syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahawa akan datang satu zaman yang mana haji ini akan uh, berlaku satu fenomena yang manusia daripada latar belakang yang berbeza bercampur gaul, berhubung. Orang yang kita tidak pernah berjumpa sebelum ni, kita jadi rakan bilik kita untuk tempoh yang lama. Dan tidak mahu tidak, hubungan seseorang yang memperhatikan baiknya hubungan dengan manusia itu juga ada kesannya hubungannya dengan Allah. Sebab itu Nabi kita SAW mengatakan la yashkurullah ma la yashkurun nas. Nabi mengatakan tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak bersyukur kepada manusia. Nabi SAW mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bersikap rahmatlah dengan orang-orang di muka bumi ataupun makhluk-makhluk di muka bumi, kalian akan dirahmati oleh para penduduk langit. Jadi ada kaitan antara hubungan antara sesama makhluk dengan hubungan yang kita dapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik dia menjaga hubungan dengan makhluk, dengan hak-hak makhluk, maka insya-Allah dia juga akan mendapat hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana hubungan yang baik tersebut diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah dia melakukan hubungan baik tersebut dengan semata-mata kehendaknya ataupun semata-mata naluri, walaupun itu ada juga pendorong kepada dia untuk melakukan perkara tersebut. Ala kulli hal yang kita perlu faham di dalam ibadah haji ini sangatlah penting untuk kita menjaga akhlak. Terutamanya yang saya selalu akan tegur kepada masyarakat adalah masalah merokok. Masalah merokok. Jadi yang ada masalah merokok dan sebagainya, mulai daripada sekarang kena cuba latih diri untuk kurangkan merokok. Sekurang-kurangnya, kalaulah tidak boleh pun untuk dia menanggalkan ketagihan rokok tersebut, at least apabila dia sudah masuk dalam ihram haji dia, waktu 9, 10, 11, 12, 13 ni waktu peak lah orang buat haji tersebut. Haji ni sebenarnya sekejap je, daripada 8 sampai 13 tu habislah. Tapi tempoh kita duduk tu lama. Jadi at least kalaupun tidak kita mampu untuk meninggalkan rokok secara keseluruhan, saya tak tahulah, kalau boleh tinggalkanlah kerana di tanah haram. Tapi kalau tidak mampu, at least pada peak haji tersebut janganlah dilihat kita menghembus nafas asap rokok tu sedangkan kita berada di Arafah, sedangkan kita berada di tanah haram dan sebagainya. Nanti Arafah kita akan sebutkan nanti, insya-Allah kita akan lebih tekankan masalah Arafah. Baik, jadi Nabi SAW juga mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Qila wa ma birruhu? Qala it'amut ta'ami wa thibul kalam. Dalam satu riwayat lain ifsya'us salam. Akhrajahu Ahmad wal lafzulah. Sabda Nabi SAW, haji mabrur itu tidaklah ada ganjaran sempurna baginya melainkan syurga. Ditanyakan baginda apakah sifat kebaikan di dalamnya? Baginda menjawab, berikanlah makan dan bercakaplah baik. Iaitu saya tambahkan di dalam terjemahan tersebut, tidaklah ada ganjaran sempurna. Sebab haji yang mabrur ni, kalau kita tidak ada ganjaran melainkan syurga, itu bagi hemat saya kurang tepatlah. Sebab amalan yang baik ni Allah Subhanahu wa taala balas di dunia dahulu sebelum di syurga dengan kita mendapatkan nikmat ketenangan daripada amalan itu sendiri, daripada kemudahan urusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan nikmat-nikmat yang lain. Dan yang paling sempurna adalah nikmat syurga itu. Nikmat syurga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita haji yang mabrur keseluruhannya. Dan bagaimana nak dapatkan mabrur tersebut? Jadi saranannya adalah memberikan makan, bercakap baik, dan ini pun samalah dengan ayat di atas tadi. Kita mungkin fikir nak dapatkan haji mabrur ni tawaf banyak-banyak ke? Umrah banyak-banyak ke sebelum haji tersebut, bagi yang buat tamattu' kan, sebab dia haji ini ada banyak bentuk. Jadi apa yang nak dapat mabrur ni macam mana? Nabi tak kata tawaf banyak-banyak, tapi Nabi SAW kata berikan makan, bercakap baik. Untuk menunjukkan pentingnya
hubungan dengan manusia dalam masalah haji ni. Jadi ini perlu ditekankanlah sekali lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan merasakan dalam amalan haji ini tak perlu dijaga hubungan baik dengan sesama manusia, tak apalah persetankan manusia, aku dengan ibadah aku, tuan-tuan dan puan telah tersalah. Telah tersalah. Bahkan inilah caranya untuk kita mendapat haji yang mabrur. Baik, contoh akhlak-akhlak mulia di dalam haji. Contoh akhlak mulia dalam haji saling membantu antara satu sama lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangkan Al-Fadl bin Abbas ketika bergerak ke Muzdalifah, di belakang tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat tawadhu, iaitu Nabi minum dengan bekas air yang sama diminumnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Cuma jangan zaman sekarang ni kalau rasa geli ataupun kita kata takut tersebar penyakit, jangan buatlah. Ini maksudnya nak tunjukkan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ialah kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap juzuk daripada badan Nabi ini berkat. Berkat. Jadi siapa yang tidak mahu minum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, zuhud, lagi bersederhana. Kata Nabi, dalam satu hadis disebutkan hajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahli rithin wa qatifatin tusawi 4 darahin aw la tusawi, thumma qala Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan dia menaiki satu kenderaan, satu tunggangan unta yang mana dilapik dengan kayu dan kain, yang kain tersebut la tusawi, yang harganya 4 dirham ataupun kurang. Maksudnya satu alas yang sangat sederhana, bentuk dan kadarnya. Ini menunjukkan zuhudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam masalah haji ni, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, walaupun kita ada duit dan sebagainya, tidak digalakkan untuk kita berlebih-lebihan di dalam pemakaian kita. Sebab itu ibadah haji kita ni ada larangan mahzurat yang disebut mahzurat at-tarafuh. Larangan-larangan yang bersifat bermewah-mewah atau bersenang lenang. Diharamkan bagi kita untuk mengajar. Sebenarnya itu salah satu bertujuan lah, tapi saya tak masukkan. Untuk mengajarkan kepada kita hidup bersederhana. Sampai pakaiannya pun ihram sahaja. Hatta yang jika ianya dibenarkan sekalipun. Contohnya wanita ni tidaklah ada pakaian yang khusus sangat seperti lelaki kan. Tapi tidak juga digalakkan untuk berhias-hias. Tidak digalakkan. Sehingga Ibn Umar dalam Musannaf Ibn Abdul Razak, bahawa apabila disebutkan kepada Ibn Umar, bahawa ada seorang lelaki mengatakan, ma akbarul hujjaj, betapa banyaknya orang-orang yang melakukan haji. Kata Ibn Umar, al-hajj qalil, orang ataupun ma aqallahum, betapa sikitnya mereka itu. Orang yang melakukan haji ini sikit saja sebenarnya. Kalau engkau lihat banyak, itulah maksudnya. Engkau lihat banyak, tapi yang dapat haji ini sikit. Kemudian Ibn Umar melihat satu manusia, satu lelaki dengan tunggangan yang sederhana, dalam keadaan yang sederhana. Ibn Umar kata, la'alla hadha, boleh jadi yang hajinya macam orang ni lah, yang datang dengan keadaan yang sederhana, yang zuhud. Bukanlah kita kata tak boleh hotel yang mahal, ambil package yang mewah. Jika ada rezeki, alhamdulillah, untuk keselesaan kita. Dan bahkan kadang-kadang dituntut untuk supaya kita ini lebih kuat dalam melakukan ibadah. Kalau misal kita mungkin daripada kelompok masyarakat yang sudah biasa dengan keselesaan, takkan kita nak suruh dia terus meletakkan diri dia dalam tempat yang sangat tidak selesa. Itu juga tidak padan dan tidak hikmah. Pada kadarnya. Jadi tidak ada masalah untuk mencari keselesaan, namun jangan jadikan ia tujuan. Dan bahkan jangan pula jadikan haji tersebut sebagai tujuannya untuk bersenang lenang, tujuannya untuk melancung. Sebab masalahnya perkara tersebut dalam pengalaman saya membimbing haji berlaku dalam kalangan masyarakat. Yang mana
ada ini pun kalau kita ceritakan agak mengarut juga, tapi berlaku yang mana ada orang yang datang haji ini dibawa berpasang-pasang kasut, berpasang-pasang kasut, berpasang-pasang baju. Untuk apa? Um, Baju tu mungkinlah katakanlah kita sangka baik dengan sangkaan baik bahawa dia itu cepat berpeluh ataupun tak boleh apa ini badannya gatal dan sebagainya, tapi berpasang-pasang kasut tersebut sampai dua bagasi. Ini satu kemelambauan. Kita takut masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemelambauan tadi. Mudah-mudahan tidaklah, mudah-mudahan tidak. Jadi zuhud lagi bersederhana. Kemudian yang keempat bertolak ansur. Bertolak ansur. Banyakkan bertolak ansur dengan manusia. Sebab manusia ini datang daripada latar belakang yang pelbagai. Ada yang kita tidak faham adat mereka, ada yang kita tidak faham karenah mereka, tabiat mereka, kebiasaan mereka. Dan kadang-kadang sehingga kita jatuh kepada sangkaan buruk kepada mereka. Sangkaan buruk kepada mereka. Jadi antara contoh yang baik dalam perkara, contoh yang baik daripada salaf dalam perkara ini adalah Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah redhakannya. Beliau ketika melakukan tawaf, beliau yang dikenali dengan kekuatan badannya, kegagahannya ini boleh sampai berdarah hidungnya kerana disinggung oleh orang untuk melakukan ketika bertawaf. Menunjukkan Umar dia tak melawan lah, tidak melawan. Sedangkan Umar ini kita tahu kita tahu Umar ini dengan kekuatannya dan ketegasannya sangat mampu, tetapi beliau biarkan itu berlalu. Juga kita seperti kita sebutkan tadi tidak memandang rendah pada keadaan orang-orang lain. Dan ini pernah berlaku zaman Umar radhiyallahu anhu. Satu kisah mana ya? Saya lihat satu kisah. Ada satu kisah yang saya baca tadi, kisah yang menarik. Tak jumpa lah, mana dah. Saya tak ingat lah. Tapi pendek kata kisah tersebut menceritakan ada satu pemerintah yang baru masuk Islam di zaman Umar, daripada Ghitan, saya lupa. Itu yang nak buka balik tu, tapi tak apa. Pemerintah tersebut, yang penting ibrah kisah tersebut, baru masuk Islam dan melakukan tawaf. Jadi apabila beliau melakukan tawaf tersebut, raja tersebut dipijak kainnya oleh seseorang lelaki dalam ketika bertawaf tersebut. Jadi lelaki tersebut ditampar oleh raja tersebut sehingga bengkok hidungnya, dengan tamparan yang kuat lah. Jadi perkara tersebut dibawakan kepada Umar, dan Umar radhiyallahu anhu panggil orang yang terlibat dan mengatakan betul ke perkara berlaku, dan betul perkara tersebut berlaku. Jadi Umar bahkan bukan memberikan bertanya kepada raja tersebut, kenapa kau buat begitu? Jadi raja tersebut mengatakan, ini dah ringan kalaulah bukan kerana kemuliaan Baitullahil Haram. Kalaulah tidak kerana kemuliaan Baitullahil Haram, aku akan bunuh orang tersebut. Sebab dia terpijak kain raja tersebut dan terlepaslah kain tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan dia perlu diqisas kerana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Tak sengaja. Bukan disengaja untuk menanggalkan kain orang tersebut, dan bahkan bukan pada kadarnya. Sampai sehingga menyakiti orang tersebut dengan cara begitu. Dan inilah yang kita lihat daripada contoh para salaf rahimahullah. Mereka tidak membezakan antara satu darjat dengan satu darjat yang lain di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, memberikan makan, memberi salam dan berkata dengan perkataan yang baik. Jadi dalam banyak isu, kita katakan banyak bertolak ansur lah. Banyak bertolak ansur dalam masalah ketika melakukan haji ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis pernah menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ala ukhbirukum biman yahrum alaihi an-nar atau biman yahrum ala an-nar atau biman tahrum alaihi an-nar. Yahrum ala kulli qaribin layyin sahal. Adakah hendak kalian aku beritahukan sesiapa yang diharamkan daripada api neraka atau diharamkan api neraka kepadanya,
Maka kata Nabi SAW diharapkan kepada semua orang, kepada semua yang qarib, yang dekat, layyin. Dekat ni maksudnya mudah berikan pertolongan dan dekat juga kemaafannya jika diminta kemaafan, layyin, dia lembut dan sahal, mudah dalam berurusan dengannya. Tidak ada sifat keras. Tidak ada sifat keras. Maka itulah yang perlu kita contohi. Baik. Yang keempat adalah mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala juga sebahagian daripada maksud atau tujuan haji. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kesemua maksud-maksud yang saya hadapankan ini semuanya ada ayat Quran daripada Quran, dan daripada Quran. Dan bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, dan daripada ataupun sekurang-kurangnya daripada amalan itu sendiri. Tapi kebanyakannya daripada Quran. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Itulah yang wajib dipatuhi, dan sesiapa yang menghormati hukum hakam Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Jadi kalau kita melihat tafsir At-Tabari, tafsir kata Mujahid bahawa sesiapa yang mengagungkan rumah tanah haram atau perkara-perkara yang dilarang di tanah haram tersebut, maka itulah yang baik baginya di sisi Tuhannya. Begitu juga ayat Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ajaran Allah, dan siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang-orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang-orang mukmin. Jadi di dalam haji ini kita diajar untuk mengagungkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah agungkan. Antaranya Kaabah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala sandarkan Kaabah ini kepada dirinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkannya, para sahabat mengagungkannya. Begitu juga dengan syiar-syiar yang lain seperti Arafah, Muzdalifah, ada tertibnya dan aturannya. Ini untuk mengajarkan kita bahawa syiar-syiar Allah, perkara-perkara yang menjadi alamat-alamat yang Allah ataupun perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, kita perlu agungkan. Bukan sahaja dalam masalah Kaabah, tanah haram, Arafah, tidak. Lebih daripada itu. Itu yang kita hendak bawa bila selepas daripada haji. Kalau apatah lagi di dalam haji lah. Jadi antara perkara yang kita perhatikan sebelum kita sebut tentang tujuan ini adalah apabila kita di dalam tanah haram atau bila kita melakukan amalan haji nanti, berkumpul pada kita tiga perkara. Kemuliaan zaman, kemuliaan tempat, dan kemuliaan keadaan kita. Kemuliaan keadaan kita. Justru apabila seseorang berada di tempat yang mulia dan waktu yang mulia, maka pahala dan dosanya dipertingkatkan. Pahalanya daripada sudut kamiyah dan nau'iyah, daripada segi kuantiti dan kualiti lah, kuantiti dan kualiti. Misalnya apabila berada pada bulan-bulan haram tersebut, pada bulan Zulhijjah, di tanah haram tersebut, amalan kita lebih tinggi. Gandaan pahala dan kualitinya. Begitu juga dosa, tapi dosa tidak digandakan daripada sudut kuantiti, daripada sudut bilangannya, tapi digandakan daripada sudut kualitinya, maksudnya amalan-amalan dosa yang kita lakukan di tanah haram tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala gandakan. Wa'iyyazubillah. Dan itu ialah yang kita takuti bagi mereka yang duduk di tanah haram. Bagi mereka yang duduk di tanah haram dalam tempoh yang lama, mereka perlu memperhatikan perkara tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ancam mereka yang tidak menghormati syiar-syiar Allah, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan dan agungkan, maka mereka itu daripada kalangan orang-orang yang tidak bertakwa lah. Mafhum mukhalafahnya begitu. Kalaulah orang-orang yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu termasuk dalam orang-orang yang bertakwa, maka mafhum mukhalafahnya orang-orang yang tidak mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ataupun mereka menunjukkan satu perbuatan yang lahir daripada sifat tidak takwanya. Jadi kita takuti jika itu berterusan, dia akan berterusan menarik sifat takwa daripada diri kita.
Sebab itu perkara ini tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian perlu kita ambil perhatian bukan saja dalam masalah haji. Dalam masalah apabila kita balik nanti di Malaysia, perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keagungan. Apa ni? Masjid seperti misalnya jangan diambil sambil lewat. Antara bentuk kita mengambil atau mengambil masjid ini sebagai perkara yang direndahkan adalah kita mengambilnya sebagai turuqan. Dalam satu hadis Nabi SAW melarang untuk kita mengambil satu masjid sebagai hanya tempat lalu murur saja, sebagai turuqan jalan. Dan ini akan kita lihat apabila di Masjid Nabawi nantilah. Di Masjid Nabawi kita nak lintas ke sana, ataupun di Masjid Haram, kita nak lintas kawasan yang bersebelahan, kita masuk masjid, keluar masjid, begitu saja. Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh sebenarnya. Sekurang-kurangnya perlu solat 2 rakaat. Perlu solat 2 rakaat. Begitu juga apabila kita di Malaysia ataupun di negara-negara masing-masing, perlu kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada kagum pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka berbeza pandangan mereka terhadap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala agungkan. Apabila mereka melihat Quran, misalnya kata melihat Quran di rumah, di masjid yang tidak dibaca, hatinya akan terkesan untuk membacanya. Hatinya terasa rindu untuk dilihat, diagungkan kitab Allah dan rumah-rumah Allah. Sebab itu Umar radhiyallahu anhu, antara ijtihad beliau adalah beliau tidak suka untuk dilakukan haji secara tamattu'. Kenapa? Kerana beliau khawatir jika dilakukan haji secara tamattu', iaitu haji dan umrah dalam satu musim, maka rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diimarahkan. Tidak ada orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengagungkan. Jadi begitu natijah orang yang ada pengagungan terhadap syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan sensitif terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan syiar-syiar Allah. Apabila masjid dihina, tidak diberikan perhatian, ataupun Quran tidak diberi perhatian dan sebagainya, maka mereka akan mudah sensitif dan mudah perasaan. Dan antara perkara yang berlaku baru-baru ni di Malaysia, kita lihat panaslah bahawa dalam promosi Malaysia itu tidak disentuh pun satu gambar ataupun diberikan gambaran tentang Islam di Malaysia ini. Itu satu bentuk yang kita kesal, bukan kerana masalah politik dan sebagainya, tetapi tidak diagungkan perkara yang sepatutnya kita negara Islam, perkara tersebut diagungkan. Maka kita kesal dengan perkara tersebut. Baik. Tujuan yang kelima adalah kita memperbanyakkan doa. Dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan, al-hujjaj wal-umar wafdullah in da'uhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Orang-orang yang melakukan haji dan umrah ini adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menerimanya. Jika mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni mereka. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani. Baik, dan juga an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'a du'a yawm Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal hadis rawahu At-Tirmizi. Jadi dan hadis yang kedua ini menyentuh tentang sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik yang dikatakan aku dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa hari Arafah. Dan kita tahu doa hari Arafah ini sudah maklum, walaupun bagi mereka yang tidak mengetahui dalilnya, bahawa hari Arafah ini adalah hari yang diperkenankan doa. Sebab itu kata Ibn Abdul Bar tentang hadis ini, doa Yaum Arafah lebih baik daripada selainnya. Dan di dalam hadis tadi dalil akan kelebihan hari Arafah daripada yang selainnya, dan dalil wa fi fadli yaum Arafah dalil anna lil ayyam ba'daha fadlan 'ala ba'd, bahawa kelebihan hari Arafah ini merupakan dalil bahawa hari-hari yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini ada kelebihan salah satunya daripada antara yang lain. Dan dalam hadis juga dalil
kepada bahawa doa hari Arafah dijawab keseluruhannya, mujabun kullu fil aghlab, secara majoritinya. Wa fihi aidan anna afdhaludz dzikr la ilaha illallah. Dan juga di dalam hadis tersebut merupakan dalil kepada sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Jadi doa pada hari Arafah ini kebanyakannya adalah dijawab, kebanyakannya dijawab. Jadi ini merupakan tujuan bagi kita melakukan haji untuk kita berdoa, memperbanyakkan doa di Kaabah, tempat-tempat yang mulia ini, di Masyairul Haram, apatah lagi Arafah. Apatah lagi Arafah. Jadi sebab itu mulai daripada sekarang tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, kena pelajari fiqh doa. Kena pelajari apa yang boleh dalam berdoa, apa maksud i'tidak fi doa, apa maksud pelampauan dalam doa, apa sirah, apa bentuk doa yang dilarang, apa doa yang terbaik dan sebagainya. Daripada sekarang kena belajar. Sebab salah satu tujuan kita melakukan haji adalah untuk kita berdoa dan memperbanyakkan doa. Jadi ada orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyakkan ibadah. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah kita tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta hanya Engkau yang kami sembah, dan yang kedua hanya Engkau yang kami minta pertolongan. Ada orang yang lahu hazzun minal ibadah. Iyyaka minal ibadah lillah. Ada diberikan kelebihan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan kelebihan untuk banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaiknya sudah tentu dia yang dapat menghimpunkan keduanya. Tetapi doa adalah satu aspek yang terlampau penting, sehingga dalam surah Al-Fatihah dibahagikan dua bahagian begitu. Dibahagikan dalam tafsirnya lah, dalam ataupun tadabbur maknanya, kita melihat dibahagikan dua makna begitu. Ibadah satu perkara dan minta doa itu satu perkara. Walaupun hadis Nabi SAW mengatakan doa itu sendiri adalah ibadah lah, doa itu sendiri adalah ibadah. Tapi secara realitinya memang ada manusia yang kuat melakukan bentuk ibadah yang seperti ibadah lah yang maklum, yang makluf dalam masyarakat seperti salat dan sebagainya. Dan ada orang yang tetapi dikurang dalam doa. Kurang dalam doa. Sebab itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa inilah ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a, atau kama qala, aku ini tidak membawa atau memikul kerisauan tentang akan diterima doa aku di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku memikul kebimbangan bahawa aku ini tidak dapat berdoa. Aku ini tidak dapat berdoa. Justru itu perkara yang perlu kita berikan perhatian di tanah haram apabila melakukan haji nanti. Dan hadis Nabi SAW tentang doa ini antaranya yang perlu kita ketahui adalah Nabi mengatakan ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahim. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalian bahawa doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai dan leka. Tidak lalai dan leka. Jadi dalam masalah doa ni terkadang masyarakat kita membaca doa dan bukan berdoa. Membaca doa dan bukan berdoa. Tidak ada masalah kita menggunakan doa-doa yang di dalam buku sebagai panduan. Tidak ada masalah. Cumanya yang kita takuti adalah dijadikan buku-buku tersebut, panduan-panduan tersebut, doa-doa tersebut hanya sekadar dilafaz sahaja dan bukannya kita betul-betul berdoa. Tidak ada ikatan lafaz tersebut dengan hati kita. Itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Sebab itu Nabi mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa daripada hati yang lalai dan leka. Hati yang lalai dan leka. Salah satunya dengan bentuk begini. Membacakannya di lafaz sahaja tanpa dia memahami. Itu bukan doa. Doa adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, penuh tadallul, dengan penuh kerendahan hati. Sebab itu antara para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, antaranya Abdul Rahman bin Auf, beliau mengulangi satu doa sahaja ketika tawaf. Allahumma qi syuhha nafsi, Allahumma qi syuhha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku daripada sifat syuh. Itu sifat sebelum sifat bakhil, ada sifat syuh. Perasaan yang mungkin kita terjemahkan sebagai sifat tamak, tapi dia lebih umum.
Dia lebih umum lebih daripada bakhil, sebelum sifat bakhil. Jadi itu Abdurrahman bin Auf memahami bahawa doa itu ada kepentingannya, perlu ditekankan daripada si perasaannya, permintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saya mengatakan, jika satu-satu doa tersebut, jika kita berdoa di dalam bahasa Arab dan doa tersebut kurang rasanya pada hati kita, maksud itu kita tidak dapat memahami doa tersebut dengan baik, maka lebih baik kita sebutkan di dalam bahasa Melayu. Lebih baik kita bahasa Melayu. Sudah tentu yang terbaik, yang paling baik adalah kita membaca doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan, doa daripada Quran, dan kita memahami dan mendalami maknanya. Tetapi jika itu kita tidak dapat lakukan, sekurang-kurangnya kita doa dengan doa yang lebih dekat dengan hati kita. Dan itu secara realitinya memang tidak dapat dinafikan. Kerana ada manusia yang apabila dia berdoa dengan lafaz sendiri, maka dia terlebih terasa. Seperti jika bila dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku, telah banyak kekurangan dalam diriku, telah banyak kesalahan yang aku lakukan dalam ibadah, telah banyak kezaliman dan keterbatasan dalam aku untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Itu maka dia lebih dekat apabila dia melafazkannya itu dengan bahasanya, maka itulah yang lebih baik bagi dirinya. Maka itulah yang lebih baik bagi dirinya. Berbanding dia sekadar membaca doa dan dia tidak memahami lafaz-lafaz doa tersebut. Lafaz-lafaz doa tersebut. Namun tidaklah kita katakan sampai ke peringkat dosa. Tidak sampai ke peringkat dosa. Namun itu satu perkara yang berbaloi dan baik diperhatikan. Sebab haji ini berapa kali sangat kita dapat lakukan. Jadi waktu-waktu yang kita hendak berdoa di situ, kita gunakan sebaiknya dengan cara dan bentuk yang terbaik. Dengan cara dan bentuk yang terbaik. Baik, seterusnya. Tak gerak ni apa ni? Seterusnya tujuan yang keenam itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya. Baik. Jadi di dalam amalan haji ini sudah tentu tidak ada pun satu bentuk ibadah melainkan kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ataupun daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, hadis yang hadis Muslim, Sahih Muslim, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawm an-nahr wa yaqulu lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Kata disebutkan dalam hadis bahawa Jabir bin Abdullah mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar daripada tunggangannya hari yang menahar, hari an-nahar. Kemudian dia mengatakan, hendaklah kalian mengambil daripadaku tata cara kalian melakukan haji. Sesungguhnya aku tidak tahu selepas tahun ini adakah aku akan melakukan haji lagi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan haji, sama ada tawafnya, sa'inya dan sebagainya. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in telah menyedari kepentingan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami di sana ada hajat untuk membetulkan manasik Nabi Ibrahim alaihi salam dan membersihkannya daripada apa yang dikotori amalan tersebut dengan syirik-syirik jahiliyah dan khurafat jahiliyah yang tidak disyariatkan. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan atau mengizinkan untuk melakukan haji pada tahun yang ke-10, maka datang manusia yang ramai ke Madinah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Muslim, saya sudah baca. Dan dalam satu riwayat, falam yabqa ahadun biqadrin yaqdir an ya'ti rakiban aw rajilan illa qadim. Ini riwayat Nasa'i. Dalam riwayat Nasa'i, iaitu tidak ada seorang pun yang mampu untuk datang, sama ada dengan menunggang ataupun dalam keadaan berjalan, melainkan dia akan datang. Mereka semua yaltamis an ya'tam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berusaha untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam
seperti imam dan ikutan mereka dan beramal dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir bin Abdullah menyifatkan keadaan yang ajaib ini, yang apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas tunggangannya, maka Jabir bin Abdullah mengatakan, aku melihat sejauh pandanganku bahawa ada dalam kalangan manusia tersebut yang daripada mereka yang menunggang kenderaan, yang ada yang berjalan di kananku sama, di kiriku juga sama, di belakangku sama, dan begitu jugalah di hadapanku dan di dalam kalangan kami itu, di sisi kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Quran sedang turun kepada kami, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui takwilnya, wa ma amila bihi min syai'in amilna bihi, dan tidak ada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan melainkan kami melakukannya. Ini satu pemandangan yang ajaib yang Jabir bin Abdullah sifatkan, bagaimana para sahabat berhimpun dengan himpunan yang ramai tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kalangan mereka. Sebab itulah kita mengetahui Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan pada sya'n al-Hajar al-Aswad, tentang masalah Hajar al-Aswad ni, aku tahu bahawa engkau batu tidak memberikan mudarat atau manfaat, tetapi kalaulah aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, nescaya aku tidak menciummu, semata-mata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Walaupun dalam kadar yang logiknya mungkin kita akan sangkakan seperti mana yang disangka kepada manusia lah, iaitu seluruh Kaabah tersebut boleh dicium dan sebagainya, tapi itu sangkaan yang salah. Selagi mana tidak ada petunjuknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun Kaabah tersebut mulia, tetapi kita mengikuti amalan dengan apa yang telah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka itu tahallul daripada umrah mereka, dan para sahabat lambat melakukan perkara tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali la aghdab wa ana amirun bil amri fala muttaba'. Bagaimana aku tidak marah? Aku perintahkan satu perkara dan tidak diikuti. Bahkan para sahabat bukan membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya lewat sahaja ataupun teragak-agak dalam menyahut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan sendiri, mereka terus ikut. Mereka terus mengikuti. Jadi begitulah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam amalan mereka, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan. Kerana itulah dalam masalah haji ini juga perlu kita tekankan bahawa jangan kita merasakan bahawa amalan-amalan sunnah di dalam haji ini kita ambil sambil lewat. Tak apa, sunat je. Ini bukan satu adab yang baik kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seolah bersifat kurang ajar kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu buat tak apa. Tapi jangan kata alah sunat je. Kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita adab yang benar-benar sempurna kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dalam masalah tujuan ke-6 mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya. Tujuan yang ketujuh, melazimi zikir. Ini saya tak tulis apa-apa, saya ikut terus daripada Quran. Ambil terus daripada Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra famin an-nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Jadi kita lihat di dalam ayat ini berapa banyaknya tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir.
laisa alaikum junahun ini apa ni? Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullah. Yang pertama. Maka ingatilah Allah Subhanahu wa taala di Masy'aril Haram. Kemudian wadhkuruhu, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada kalian, dan sungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadahnya. Tsumma afidhu min haitsu afadna wastaghfirullah. Istighfar juga bentuk apa ni? Bentuk zikir. Selain dari itu, adalah kamu bertolak turun daripada Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Jadi ini antara amalan yang kita lakukan apabila bertolak daripada Arafah. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ. Ingatilah Allah Subhanahu wa taala seperti mana kalian mengingati, menyebut, memuji-muji datuk nenek kalian, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dan sebab waktu ini adalah hari ke-11, 12 dan 13 itu. Orang-orang jahiliah mereka itu biasanya mereka akan menyebut tentang kebanggaan ibu bapa, datuk moyang mereka, dan berbual tentang hal-hal keturunan mereka yang terlalu, tentang kebanggaan mereka dan sebagainya. Sekarang bentuk perbualan bukan begitulah. Sekarang bentuk perbualannya mungkin tentang bola, tentang politik, tentang sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, itu waktu yang mungkin waktu kita dah tidak sibuk sangat dah. Mungkin kita ada kelapangan daripada bentuk nusuk ibadahnya, maka janganlah perbualan kalian ketika itu, walaupun bolehlah berbual, melebihi zikir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbincang pasal politik ke apa ke, yang lebih utama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Jadi kita lihat betapa banyak zikirnya di dalam ayat-ayat ini, ketika amalan-amalan dan manasik-manasik haji tersebut. Sebab itu zikir yang mana dijadikan orang kata penanda aras untuk haji ini adalah talbiyah. Ada chat ke? Saya minta pasal. Okey. Apa ni? Apa tadi saya nak sebutkan? Yang Nabi SAW jadikan parameter penanda aras bagi baiknya haji atau mabrurnya haji tersebut adalah talbiyah. Ada zikir yang khusus bagi orang-orang yang melakukan haji. Yang mana Nabi SAW menyebutkan haji, apabila para sahabat bertanyakan haji siapa yang paling baik, Nabi SAW mengatakan al-ajju wa tajju. Yang paling kuat suara bertalbiyahnya, yang paling banyak bertalbiyahnya, dan at-tajju yang paling banyak menumpahkan darah binatang kurban. Itu parameter. Dan masalah kita adalah kita kurang bertalbiyah. Banyak masyarakat kita hari-hari mungkin awal-awalnya banyak bertalbiyah, tapi di selang-selang masa tersebut, sebab seperti saya sebutkan panjang tempoh ibadah kita tersebut, maka kita tidak sangat melazimi talbiyah. Sedangkan itu adalah parameter yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi SAW letakkan. Haji yang paling baik adalah yang paling banyak talbiyahnya, yang paling kuat talbiyahnya. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in apabila mereka bertalbiyah dari Madinah ke Mekah, belum sampai Rauha. Rauha ini lebih kurang berapa? 100 lebih kilometer daripada Madinah. Dah habis suara mereka kerana banyak dan kerapnya dan kuatnya bertalbiyah. Jadi ini satu perkara yang kita perlu perhatikan untuk memastikan haji kita ataupun kualiti haji kita melazimi zikir daripada satu waktu ke satu waktu, apatah lagi talbiyah tersebut. Dan talbiyah adalah zikir yang terbaiklah ketika haji ini. Walaupun zikir-zikir yang lain boleh, tidak ada masalah, tetapi yang perlu diperbanyakkan, perlu diberikan penekanan adalah ketika ini adalah talbiyah. Oh, sudah selesai. Apa saya punya slide ni, saya pun tak perasan slide ni apa saya buat tadi. Kenapa sekat ni? Ustaz bagaimana? Teruskan ke? Sebab saya pun tak pasti slide ni apa. Agaknya rasanya macam
Ada Boleh banyak juga. Ustaz, insya-Allah. Kita Last, tak apa. fadal Last. fadal fadal. Sebab kita pun memang tak ambil semua maqasid. Maqasid ni banyak. Dan saya pun, Okey. kalau tuan-tuan perasan, saya cakap lajulah. Laju. Baik, tujuan dan ke-8 tujuan bagi yang paling antara juga yang utama. Maqasid ni saya tak susunkan mengikut keutamaannya. Tak, saya tak susunkan mengikut keutamaannya. Jadi mungkin ada yang lebih utama daripada yang lain ya. Mungkin ada yang lebih utama daripada yang selainnya. Jadi ia tidak mengikuti susunan. Tujuan ke-8 adalah persediaan akan akhirat. Yang terakhirlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan tentang haji menyuruh kita untuk berbekal, untuk kita berbekal untuk safar tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala memalingkan ingatan kita akan bekal yang lebih utama, iaitu ketakwaan, kerana itu adalah bekal bagi hari akhirat, bekal hari akhirat. Dan ayat ini tentang masalah haji lah, tentang masalah haji. Dan sudah tentu disebutkan perkara ini ada keutamaannya. Ada keutamaannya dan kepentingannya. Kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan tentang berbekal dengan hari, berbekal dengan takwa, berbekal dengan takwa. Tidak lain tidak bukan kerana haji uh, banyak daripada amalan-amalannya mengingatkan kita akan gambaran hari akhirat. Antaranya perkumpulan manusia yang ramai daripada berbilang kaum serata dunia, pakaian yang sederhana umpama kafan, kesesakan dalam lautan manusia. Bahkan manusia kalau meninggal dalam haji tersebut, dia dikafankan dengan ihram tersebut, Kesesakan dalam lautan manusia apabila manusia dibangkitkan pada yaumul mahsyar, yaumul hasyr, kita mengetahui bahawa kita akan berada dalam kesesakan manusia yang ramai. Dan kita akan menanggung kepenatan dan kepanasan bagi mereka yang tidak diberikan perkenan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menanggung kesukaran dan kepanasan. Kita tahu dalam banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, matahari itu sejengkal sahaja, ada yang sampai peluhnya sampai ke buku lali dan sebagainya. Dan yang kelima, kita akan menunggu kadang-kadang dalam masalah haji ni, memang kena banyak bersabar. Ada tempo-tempo, ada waktu-waktunya kita menunggu lama, dan itu juga mengajarkan kita itu sekadar tempoh yang sedikit untuk kita bersabar, untuk mudah-mudahan yang kesabaran itu membawakan kita faedah, dipendekkan penungguan kita akan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Kalau begitu juga kepanasan dan kepenatan yang kita tanggung tersebut, kita harapkan mudah-mudahan perkara tersebut dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang ikhlas dan dicatat satu perkara yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, khair insya-Allah. Ada soalan ke tuan-tuan dan puan? Kita buka sekejap dalam 5 minit kalau ada. Dekat chat mesej tak ada Ustaz. Biasanya masalah tentang maqasid ni rasanya belum lagi Belum ada masalah yang. lah. Okey, Nanti hukum jazakumullah khair. hakam insya-Allah. Okey, kalau tiada kita boleh berhenti dengan kadar ini. Kita ucapkan jazakumullahu khair pada Al-Fadhil Ustazana, Ustaz Sufi atas 8 objektif ataupun maqasid kita mengerjakan ibadat haji. So moga-moga ke-8 ini Allah dapat kita fahami, dapat kita Capai. kita capai. Moga-moga dengan niat kita yang benar, azam kita yang kuat, mohon banyak pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, kalau Ustaz ada apa-apa untuk kata penutup sebelum kita selesaikan sesi pertama pagi ni? Baik, saya kira tak ada apalah. Kita dah sebutkan panjang lebar tentang dan bahkan maqasid yang kita sebutkan ini, ianya saya tak penuhi haknya sebenarnya. Syekh Hasan Bukhari beliau bercerita tentang maqasid ini, beliau bercerita dalam 12 majlis. 12 majlis, Masya satu majlis tu 1 jam. Jadi terlampau banyak sebenarnya. Terlampau banyak. Tapi kita berikan yang saya kira walaupun sedikit, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan pada yang sedikit tersebut, dan mudah-mudahan kalaupun tidak kita dapat mencapai kesempurnaan maqasid dalam sesuatu amalan tersebut, kita mencapai sebahagian daripadanya insya-Allah. insya-Allah. Jadi kita sudahkan dengan tasbih. Fadhalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa an la atubu ilaha illa anta ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Jazakumullah khair Ustaz Ana. Kita jumpa tuan-tuan insya-Allah pada minggu yang akan datang. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Fiikum barakallah. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Minta maaf ya, satu lagi minta maaf cepat. Sebab saya ada masalah bercakap cepat. Sebab kadang-kadang ada banyak perkara yang kita nak sampaikan, jadi saya uh, tak suka kalau ada perkara yang tak dapat kita sampaikan, jadi itu kadang-kadang masalah lah kalau orang tak faham. Okey, itu satu kekurangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Allah Taala a'lam.